Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini kita nak bercerita tentang tinggi untung, besar risiko. Apa yang kita katakan ini adalah dalam pelaburan, sama juga dalam perniagaan, bila kita sasarkan keuntungan yang besar, kita perlulah bersedia untuk menghadapi risiko yang besar juga. Saya ambil contoh, peniaga ayam goreng katakan. Peniaga ayam goreng yang meniaga di gerai, contohnya mereka membeli 5 ekor ayam untuk digoreng dan dijual pada hari tersebut. Kita bandingkan pula dengan restoran yang besar. Mereka membeli 5,000 ekor ayam untuk digoreng dan dijual. Kerana sasaran mereka untuk untung, kalau mereka mampu menjual ke semua 5,000 ekor ayam itu, keuntungan mereka tentulah lebih besar jika kita bandingkan dengan penjual gerai yang menjual 5 ekor ayam. Maksimum keuntungan mereka adalah berupaya menjual 5 ekor ayam sahaja, kerana itulah modal mereka. Tapi kita lihat, jika berlaku sesuatu halangan, pelanggan tidak datang membeli, bagaimana pula kerugian mereka? Berapa besar risiko mereka menghadapi kerugian tersebut? Tentulah orang yang meniaga gerai cuma rugi 5 ekor ayam sahaja kerana tidak ada pelanggan pada hari tersebut. Tetapi restoran boleh mencapai maksimum 5,000 ekor ayam. Kerugiannya tentulah lebih besar berbanding dengan peniaga gerai tepi jalan tersebut. Ini kita faham bahawa dalam perniagaan dan pelaburan kita kena melihat keuntungan besar, risikonya pun besar juga. Tapi tentulah kita sebelum kita mulakan perniagaan tu, kita telah membuat analisa, mengumpul data dan membuat strategi supaya kita tidak terjebak ke dalam kerugian. Kita kena berfikir bagaimana kita nak meminimumkan risiko tersebut. Baru kita boleh berjaya dalam perniagaan ataupun pelaburan. Kita lihat bandingan graf ini. Dalam pelaburan, unit trust kita ada 4 kategori. Kita ada MM, kita ada BO, kita ada MA, kita ada EQ. Yang ini penerangannya boleh dapatkan daripada saya jika berminat penerangan lebih lanjut. Tapi pada hari ini kita cuma nak tengok konsep dia saja. Kita lihat MM. MM, risiko dia rendah, tetapi keuntungan dia pun rendah. MM, kelebihan dia, kita nak cairkan pelaburan ini amat mudah. Kita boleh jual bila-bila masa sebab tidak ada charge untuk membeli dan untuk menjual. Tetapi peratusan keuntungannya adalah paling rendah kalau kita bandingkan dengan yang 3 yang lain. Kita tengok pula BO. BO keuntungannya lebih baik, lebih tinggi berbanding dengan MM. Akan tetapi risiko juga lebih tinggi daripada MM. Kalau kita nak lebih peluang untung, kita boleh memilih MA. MA lebih tinggi keuntungan banding dengan 2 yang tadi, tetapi risikonya juga lebih tinggi daripada MM dan BO. Dalam banyak kes, pelabur inginkan capital grow dia dengan cepat. Maknanya kalau dia masuk sejumlah duit, dia nak duit tu berkembang dengan cepat. Maka kita boleh pilih EQ. EQ ni memberi peluang untuk keuntungan yang tinggi. Bagaimana sekalipun, kita kena ingat bahawa risiko dia juga tinggi. Risiko di sini adalah volatility untuk dana tersebut. Saham-saham yang didagangkan dalam dana tersebut ada turun dan naik, dan turun dan naiknya kadang-kadang cepat. Turun naik cepat, naik pun cepat. Jadi kita kena selalu bersedia bila masa untuk kita buat switching ataupun jual dana tersebut bila harga turun dengan banyak, dan beli semula ataupun buat switching semula setelah dana itu mula menaik. Sebab bila kita sasarkan keuntungan yang besar ni, risikonya ada di situ. Kita nak kena sentiasa tahu konsep ni. So, semasa kita membeli dana, kita kena lihat beberapa faktor. Contohnya umur.
Kalau umur masih muda, kita boleh saja ambil risiko yang tinggi. Kalau umur sudah melepasi 50, mungkin kita tidak sesuai mengambil risiko yang tinggi, kita kena ambil risiko yang sederhana ataupun yang rendah. Pengetahuan tentang saham juga penting. Jika pelabur tu tahu bahawa saham itu memang ada naik dan turun, pergerakannya adalah zigzag, maka mereka boleh saja memilih risiko yang tinggi. Tapi kalau mereka yang tidak berapa tahu dan mereka sentiasa memikirkan keuntungan saja, mungkin kita sesuai meletakkan dalam medium dan jenis yang sederhana risiko dia ataupun yang rendah. Kesanggupan menghadapi risiko. Contohnya kesanggupan melihat dana-dana tersebut naik, dana-dana tersebut turun. Semasa turun boleh bertenang dan semasa naik juga boleh bertenang. Mana kita boleh letakkan dalam dana-dana risiko yang tinggi. Matlamat juga penting. Contohnya matlamatnya untuk melancong 2 tahun akan datang. Jika matlamatnya dalam short term macam ini, kita tidak boleh letakkan dalam EQ yang tinggi pulangannya tetapi risikonya juga tinggi. Kita tidak mahu bila sampai masa 2 tahun pulangannya belum lagi dapat. Mungkin perlukan 3 tahun atau 5 tahun pada kebiasaannya untuk dana yang pulangannya tinggi ini. Jadi kita mungkin letakkan di dalam dana yang lebih sederhana ataupun rendah. Supaya bila sampai masa 2 tahun mereka dapat duit dan sasaran mereka mengembangkan duit tersebut dan risikonya tidaklah terlalu besar contohnya. Tapi kalau matlamatnya untuk pakai duit itu 10 tahun akan datang, kita boleh saja letakkan tempat risiko yang tinggi supaya peluang return dia, peluang keuntungan dia juga tinggi. So sebab tu dalam pelaburan ni dia memang ada kategori 4 kategori ni untuk kita pilih. Ada MM, BO, MA dan Q. Tetapi bagaimana nak pilih sedangkan kita mungkin tidak terdedah dengan tidak faham sangat dengan dana-dana tersebut. Sebab itu disediakan UTC ataupun Unit Trust Consultant ataupun penunding unit amanah. Mereka-mereka ini yang akan memberi saranan ataupun advice supaya kita memilih dengan tepat dan betul. Mereka juga contohnya kalau letak di dalam EQ, mereka ini juga yang sentiasa memantau ataupun melihat perkembangan dana tersebut dan memberi cadangan sama ada untuk buat switching ataupun buat jualan jika dana tersebut menunjukkan penurunan. So, kita kena bijak memilih dalam pelaburan, dalam perniagaan. Jika kita bijak dalam pilihan ini, kita juga bijak dalam pelaburan kita. Dan kita akan menang dalam pelaburan ini. Itu sahaja daripada saya supaya dapat pengetahuan dan manfaat apa yang saya kongsikan hari ini. InsyaAllah.